Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita diberikan peluang ini dan kita masih lagi diberikan nikmat keimanan, kesihatan, kelapangan masa untuk kita berkumpul di majlis ilmu walaupun diadakan melalui wadah online, tapi insya-Allah kita doa supaya majlis ilmu ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga apa sahaja ilmu yang dikongsikan mendatangkan manfaat bagi diri kita dan ahli keluarga kita insya-Allah. Kita teruskan insya-Allah. Selamat datang saya ucapkan kepada para pendengar, para jemaah yang ada bersama kami pada hari ini, yang ada mengikut serta melalui Facebook Masjid Al-Mawaddah. Insya-Allah sekiranya ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa maklum balas pada penyampaian kita pada hari ini, insya-Allah boleh ajukan soalan, boleh ajukan pendapat ataupun maklum balas anda di ruang komen yang ada di Facebook Live ini. InsyaAllah dapat kita lihat bersama dan kita cuba untuk cari huraiannya bersama insya-Allah. Sekali lagi saya mengalu-alukan yang masih lagi nak masuk bersama kami, yang boleh kongsikan bersama rakan-rakan dan ahli keluarga, insya-Allah walaupun mungkin tajuknya kita sendiri dah tahu, tapi insya-Allah mendatangkan manfaat dan ada kebaikannya bagi mereka-mereka yang ada di sekeliling kita insya-Allah. Baik, apakah tajuk yang akan kita ambil pada minggu ini? Hari ini ya, masuk tajuk yang kelima. Kita dah mulakan kuliah keluarga kita daripada awal bulan 2 kemarin. Cuma minggu lepas kita ada rehat seminggu. Hari ini insya-Allah kita sambung dengan tajuk yang kelima, iaitu bab jiran tetangga. Hari ini insya-Allah kita akan membaca beberapa potong hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang jiran tetangga. Bagaimana kita harus berinteraksi dengan jiran tetangga kita. Apakah akhlak-akhlak, apakah hak kita sebagai jiran tetangga. Terutama sekali kita sebagai Muslim, apakah yang agama kita ajar kita dalam kita hidup bermasyarakat dengan orang-orang di sekitar kita. Selain daripada keluarga kita, yang paling dekat adalah jiran tetangga kita sendiri. Jadi, insya-Allah kita lihat terus pada hadis yang pertama insya-Allah. Seperti yang kita katakan tadi, Islam ini selain daripada mengajak kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selain daripada menyuruh kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyakkan ibadah kita sama ada yang wajib, kita tambah lagi dengan perkara-perkara yang sunat, selain daripada kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita juga sebagai Muslim dituntut untuk menjaga hubungan kita, untuk mengadakan hubungan yang baik bersama orang-orang yang ada di sekeliling kita. Selain daripada ahli keluarga kita, yang paling dekat dengan kita adalah jiran tetangga kita sendiri. Tak kiralah sama ada mereka sama agama dengan kita, sama fahaman dengan kita, sama bangsa dengan kita ataupun berbeza, tapi kita semua
disuruh untuk menyantuni mereka, Rasulullah yang mengajar kita untuk menyantuni, berbudi dan berbaik terhadap mereka kerana mereka tinggal dekat dengan kita. Tidak lain dan tidak bukan, itulah sebabnya. Bukan sebab kita ada pertalian keluarga, bukan sebab kita kawan pun. Mungkin sebelum kita duduk di rumah kita sekarang ni, kita tak kenal pun siapa jiran-jiran kita, siapa yang tinggal di kawasan tu. Tapi kita lakukan ini semua kerana mereka ada hak sebagai jiran kita. Maka Islam, agama kita sendiri mengajar kita untuk berakhlak mulia, untuk menunjukkan sifat dan sikap yang baik terhadap jiran-jiran kita sendiri. InsyaAllah kita akan ambil beberapa potong hadis pada hari ini. Sekali lagi saya mengalu-alukan, sekiranya ada pertanyaan, sekiranya ada pendapat yang nak diajukan, ada maklum balas, boleh tuliskan di ruang komen Facebook Live ini, dapat kita lihat bersama insya-Allah. Baiklah, kita teruskan pada hadis yang pertama. Daripada sahabat yang bernama Abi Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Singkat sahaja hadisnya dan mudah untuk kita fahami. Nabi kata apa? Nabi kata, sesiapa sahaja yang menganggap dirinya beriman kepada Allah, dia beriman dengan hari akhirat, hari kiamat, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jadi antara ciri-ciri kita sebagai mukmin, kita mengaku sebagai Muslim, kita mengaku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak cukup dengan kita menepati rukun-rukun iman, dengan kita melaksanakan rukun-rukun Islam, tidak cukup dengan itu. Nabi juga menjelaskan antara sifat kita sebagai mukmin, kita hendaklah memuliakan tetangga kita. Kita berkelakuan baik terhadap jiran tetangga kita. Kita tunjukkan sikap yang baik terhadap mereka. Kita bertanya khabar terhadap mereka. Dan jangan sesekali kita menunjukkan sudut ataupun sikap buruk kita terhadap mereka yang tinggal di sekeliling kita. Maka ini adalah antara sifat dan sikap kita sebagai seorang mukmin. Di samping kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita melakukan ibadah terhadap Allah, kita cuba untuk kumpul sebanyak pahala yang mungkin sebagai bekalan kita untuk hari akhirat kelak. Jangan lupa juga hak jiran tetangga kita, untuk kita memuliakan jiran tetangga kita dengan sebaik mungkin. Dengan apa jua cara yang boleh kita lakukan. Kita ambil peluang sekiranya kita bersua muka, jumpa di luar rumah contohnya, ataupun jumpa di lift di bawah blok contohnya. Apa salahnya kita bertegur sapa? Ataupun kalaupun berlainan bahasa pun, kita tak tahu macam mana nak tegur jiran kita dalam bahasanya. Mungkin mereka yang berbangsa Cina, mereka yang berbangsa India, kita tak fasih, kita tak tahu bahasa apa yang kita nak tegur mereka. Sekurang-kurangnya dengan kita menunjukkan muka yang ceria, dengan kita menunjukkan senyuman terhadap mereka. Maka dengan itu insya-Allah kita harap supaya ia dianggap antara usaha kita menjaga hubungan yang baik bersama jiran tetangga kita. Jangan kita buat bodoh sahaja, walaupun jiran yang pintunya tinggal betul-betul depan pintu kita sendiri ataupun mereka yang ada di kanan atau kiri pintu rumah kita sendiri, jangan pula sampai kita tak tegur. Kita jumpa di lift pun buat macam tak nampak. Jangan sampai gitu. Sekurang-kurangnya untuk kita menunjukkan air muka, riak wajah yang tersenyum, yang manis, yang senang untuk dilihat insya-Allah. Baik, hadis yang kedua daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril alaihi salam sentiasa berpesan kepadaku tentang hak jiran, sehingga aku sangka bahawa dia, iaitu jiran, akan mewarisiku. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata,
Malaikat Jibril alaihi salam selalu mengingatkan Nabi tentang hak jiran, untuk berkelakuan baik dengan jiran, untuk menjaga hubungan dengan jiran. Banyak kali, berulang kali Nabi diingatkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, sehinggakan apa? Sehinggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri sangka bahawa jirannya itu tadi akan mewarisi hartanya apabila baginda wafat nanti. Begitu sekali Jibril alaihi salam, dan kita sendiri tahu malaikat Jibril alaihi salam yang menyampaikan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kalau Jibril alaihi salam menyampaikan sesuatu kepada Rasulullah, itu adalah merupakan perkara yang begitu berat timbangannya, perkara-perkara yang begitu penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selain daripada wahyu, selain daripada keimanan, keislaman yang Jibril alaihi salam menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga Jibril alaihi salam banyak kali mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hak jiran tetangga, untuk kita sentiasa menjaga hubungan yang baik dengan jiran tetangga kita, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyangka bahawa jirannya itu akan mewarisi harta pusakanya, seakan-akan seperti waris keluarga kita sendiri. Begitu sekali Jibril alaihi salam amat menitik beratkan tentang hak jiran tetangga, seakan-akan hak mereka serupa dengan hak ahli keluarga kita, kaum kerabat kita yang terdekat sekali. Ahli keluarga kita yang mewarisi kita, anak kita ataupun ibu bapa kita, ahli keluarga kita yang paling dekat yang akan mewarisi kita. Begitulah sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangka bahawa jirannya itu sendiri akan mewarisi hartanya sama seperti ahli keluarganya yang paling dekat. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga hubungan kita, menjaga hak-hak jiran tetangga kita, untuk kita sentiasa menjadi jiran yang menyenangkan bagi mereka yang tinggal di sekeliling kita. Jangan sesekali kita menyakitkan hati ataupun kita membuat masalah, kita um, apa ni? Menyebabkan ketidakselesaan terhadap jiran tetangga kita. Sentiasalah kita menjaga hubungan yang baik bersama jiran tetangga kita. Baik, hadis yang ketiga di sini kita lihat daripada sahabat yang bernama Nafi' bin Abdul Harith radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara kebahagiaan seorang muslim adalah tempat tinggal yang luas, jiran tetangga yang soleh, dan kenderaan yang selesa. Min sa'adatil mar'il muslim. Di antara kebahagiaan seorang muslim, al-maskanul wasi'. Pertama sekali Nabi kata tempat tinggal yang luas. Ini dapat kita rasa kalau mungkin pada satu masa yang dahulu kita pernah tinggal dalam keadaan rumah yang sesak. Mungkin rumahnya tak beberapa luas, tapi ahli rumah itu ataupun ahli keluarga kita ramai, terpaksa berkongsi ruang. Maka kita akan tahu betapa nikmatnya sekiranya kita diberikan rezeki untuk ada rumah sendiri dan mendapat tempat tinggal yang luas. Itu merupakan antara kebahagiaan kita dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi kata al-jarus solih, jiran tetangga yang soleh. Ini banyak di antara kita yang lupa. Mungkin rumah adalah sesuatu perkara yang kita sendiri dapat rasakan. Kita sendiri tinggal dalam rumah kita, dan sekiranya kita dapat rumah yang luas, yang selesa, kita bersyukur. Begitu juga dengan kenderaan kita yang kita naik. Tak kiralah sama ada basikal, kalau dapat basikal yang selesa, alhamdulillah. Kalau dapat motor yang baik, alhamdulillah selesa. Senang untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kereta, untuk kita membawa ahli keluarga kita, mudah untuk kita ke sana ke sini dengan selesa. Perkara yang dapat kita rasa, yang kita duduk di dalamnya, yang dapat kita pegang, maka itu mudah untuk kita
syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jarang kita lupa untuk syukur terhadap nikmat tempat tinggal dan kenderaan yang selesa. Tapi mungkin sebahagian daripada kita lupa tentang nikmat sekiranya kita mendapatkan jiran tetangga yang soleh, jiran tetangga yang baik, yang menyenangkan hati kita, yang tidak mendatangkan masalah. Sebab apa? Sebab jiran tetangga kita ini adalah orang, kita tidak boleh pilih siapa yang tinggal di sekitar kita. Maka disebabkan itulah, kalau kita dapat jiran tetangga yang baik, walaupun kadang kita tak perasan pun sebab kita tak berinteraksi dengan mereka, kita tak ada masalah dengan mereka, tapi sedarlah bahawasanya itu adalah satu tanda yang baik. Kalau kita tak ada masalah dengan jiran tetangga kita, itu adalah tanda yang baik dan itu adalah salah satu bentuk nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk kita bersyukur atas nikmat jiran tetangga yang baik, yang memahami keadaan kita, yang tidak mendatangkan masalah kepada kita dan ahli keluarga kita. Bayangkan tempat tinggal kita sendiri, tempat berteduh bagi ahli keluarga kita. Jikalau jiran tetangga kita sendiri mendatangkan masalah bagi diri kita dan ahli keluarga kita, bagaimana itu akan amat merisaukan diri kita, akan amat tidak menyenangkan diri kita sendiri walaupun kita duduk dalam rumah kita sendiri, tapi sekiranya kita diberikan ujian dengan ada jiran yang tidak baik, maka kita tidak akan rasa selesa, kita akan rasa sesak walaupun kita tinggal di rumah kita sendiri. Maka sekiranya kita dapat jiran tetangga yang tak mendatangkan masalah, jangan lupa untuk ucapkan alhamdulillah, untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada hubungan yang baik dengan jiran tetangga kita walaupun tak rapat mana, tapi sekurang-kurangnya tak mendatangkan masalah dan keluarga kita dapat tinggal di rumah kita dengan aman damai tanpa perlu memikirkan tentang masalah-masalah dengan jiran tetangga. Baik, di sini kita lihat hadis yang keempat pula daripada sahabat yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu an. Ibnu Umar kata apa? Ibnu Umar kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak jiran yang bergantung dengan jirannya pada hari kiamat dan dia berkata, wahai Tuhanku, orang ini telah menutup pintunya terhadap aku, maka dia telah menahan kebaikan pada dirinya. Jadi di sini, mula dari hadis ini kita lihat peringatan ataupun ancaman ataupun akibat bagi mereka yang tidak menjaga hubungan yang baik terhadap jiran tetangga mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak orang yang berjiran pada hari kiamat, mereka bergantung. Dia tak lepaskan jirannya itu tadi. Kalau dia lihat jirannya, dia pegang baik-baik, pegang rapat-rapat dengan dia mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dia kata? Dia kata, wahai Tuhanku, orang ini, jiranku ini telah menutup pintunya terhadap aku, menutup pintu kebaikannya terhadap aku. Maka dia telah menahan kebaikan pada dirinya. Ini sebagai peringatan bagi diri kita sendiri. Terutama sekali sekiranya kita ada masalah dengan jiran tetangga kita dan na'udzubillahi min zalik, jangan pula sampai kita jadi penyebab pergaduhan dan perselisihan bersama jiran tetangga kita. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari akhirat nanti jiran kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya kita menutup pintu kebaikan terhadap jiran tetangga mereka. Ini juga termasuk sekiranya jiran tetangga kita tahu keadaan mereka dan mungkin pada masa yang tertentu jiran tetangga kita sendiri datang kepada kita, ketuk pintu rumah kita meminta sesuatu pertolongan daripada kita, sama ada dengan situasi rumahnya, memerlukan bantuan di rumah, perkara-perkara yang tertentu ataupun memerlukan belas ihsan daripada kita sendiri. Mungkin jiran tetangga kita dalam keadaan yang sempit,
atau mereka kekurangan makanan di rumah, tak cukup wang perbelanjaan dan sebagainya, meminta pertolongan, meminta nasihat daripada kita, tapi kita tidak menyantuni mereka dengan baik. Kita tidak melayani mereka dengan baik. Kita tutup pintu kebaikan terhadap jiran kita yang dalam keadaan memerlukan. Kita takut sekiranya kita melakukan itu, maka jiran kita akan mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang sikap kita pada hari kiamat nanti. Maka sekiranya, apakah pengajaran yang kita dapat ambil daripada hadis ini? Pengajarannya adalah sekiranya jiran tetangga kita meminta sesuatu perkara daripada kita, memerlukan pertolongan dan bantuan kita, memerlukan sesuatu perkara daripada kita, maka selagi mana yang kita mampu, kita cubalah untuk membantu mereka mengikut kadar kemampuan kita. Jangan kita tak ambil indah tentang mereka, tak pernah tanya khabar tentang mereka, tak pernah tanya khabar hari ini masak apa, ada makanan tak, kita tak pernah tanya sihat ataupun tidak, baik ataupun tidak ahli keluarganya. Jangan kita buat tak tahu, sehingga kan apabila jiran tetangga kita memerlukan bantuan daripada kita, mereka mendapati pintu kita tertutup, iaitu kita tak layan permintaan dan keperluan mereka terhadap diri kita. Jangan sampai kita menyekat kebaikan daripada diri kita sendiri terhadap jiran tetangga kita. Baik, kita ambil hadis yang seterusnya, di mana dalam hadis ini dapat kita lihat penjelasan dengan lebih lanjut terhadap hadis yang kita baca tadi. Tadi Nabi kata mereka yang menutup pintu kebaikan terhadap jirannya, maka jirannya akan mengadu kepada Allah. Maka apakah antara bentuk-bentuk mereka yang menahan kebaikan kepada jiran tetangga mereka? Di sini dapat kita lihat sepotong hadis daripada Ibnu Zubair radhiyallahu an. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah beriman orang yang kekenyangan sedangkan jirannya kelaparan. Hadis yang singkat sahaja tapi syarat dengan makna dan untuk kita mengambil faedah daripadanya. Nabi kata apa? Bukanlah beriman. Nabi kata tidaklah ataupun boleh kita faham, tidaklah sempurna iman seseorang itu sekiranya dia kenyang sedangkan jirannya dalam keadaan lapar, dalam keadaan memerlukan. Tapi dia langsung tidak ambil tahu tentang jiran tetangganya, ataupun dia tak ada hubungan yang baik dengan jiran tetangganya. Jiran tetangganya kabar baik ke, kabar kurang baik ke, dalam keadaan memerlukan ke, dia tak ambil tahu. Dan dia dapat merasa kesenangan dalam rumahnya, dia rasa selesa, dia rasa kenyang dengan makanan yang dia ada, dengan kelebihan yang Allah berikan, sedangkan jiran tetangganya sendiri tinggal berdekatan dengan dirinya, tinggal di sebelah rumahnya sahaja tapi jirannya kelaparan. Bayangkan betapa tidak berhati perut, terutama sekali kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ibadah, kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita tidak menunjukkan sikap yang baik terhadap mereka yang tinggal di sekitar kita sendiri. Jadi dalam kita beriman kepada Allah, dalam kita sembah, melakukan ibadah terhadap Allah, jangan lupa hak mereka yang ada di sekitar kita. Antaranya jiran tetangga kita sendiri, mereka yang tinggal berdekatan dengan kita. Amat memalukan sekiranya jiran tetangga kita, mereka melihat kita ini sebagai orang yang beragama, kita selalu pergi ke masjid, kita menjaga aurat kita, kita kita sebagai orang yang beragama, jiran kita melihat kita sebagai orang yang beragama, tapi pada masa yang sama kita langsung tidak menghiraukan jiran tetangga kita sendiri. Kita langsung tidak menunjukkan budi pekerti yang baik terhadap orang-orang yang tinggal berdekatan dengan kita. Maka hendaklah kita menjadi mukmin, hendaklah kita menjadi muslim
yang mempunyai sikap-sikap yang baik. Di samping kita menjaga aurat kita, kita pergi solat, kita pergi masjid dan sebagainya, hendaklah kita menjaga hubungan kita dengan manusia. Jangan sesekali kita ataupun jangan sampai kita langsung tak ambil tahu tentang khabar jiran tetangga kita sendiri. Sentiasa ringan mulut untuk bertanya. Kalau kita bertemu di luar rumah dan sebagainya, tanya apa khabar, baik, bagaimana anaknya, bagaimana orang tuanya. Kalau kita ada kelebihan dan sebagainya, untuk kita kongsikan dengan mereka. Ada huraiannya dengan lebih lanjut dapat kita lihat pada hadis yang seterusnya. Ataupun dalam hadis yang lain. Tidak ada dalam slide di sini, tapi dalam hadis yang lain ada sepotong hadis suka saya kongsikan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan sahabat yang bernama Abu Zar radhiyallahu an. Nabi kata, apabila engkau membuat suatu masakan, apabila kau masak sesuatu masakan, maka perbanyakkanlah kuahnya. Nabi suruh untuk tambah air. Perbanyakkanlah kuahnya. Kemudian jemputlah jiranmu ataupun agihkanlah kepada jiranmu. Jadi satu pesanan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk kita sentiasa berkongsi kelebihan yang ada pada diri kita, pada ahli keluarga kita. Sekiranya isi rumah kita ada makanan yang berlebihan ataupun yang dapat kita kongsikan bersama jiran tetangga kita, untuk kita kongsikan, untuk kita hadiahkan kepada mereka sebagai tanda kita cuba untuk menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Ya, walaupun kita sebagai jiran tetangga bukanlah menjadi kewajipan, bukanlah menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga makan minum jiran tetangga kita, ya tidak. Tetapi untuk kita memikirkan mereka. Walaupun bukan hari-hari lah, Nabi tak minta kita untuk siapkan mereka makanan tiap hari. Ini mungkin dapat kita lakukan sesekali apabila kita masak, mungkin di hujung minggu, dan kita kenal jiran tetangga kita, kita ada hubungan yang baik dengan mereka. Kalau kita masak tu, Nabi pesan seperti mana yang kita lihat perbualan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat yang bernama Abu Zar tadi. Nabi pesan kepada Abu Zar untuk perbanyakkanlah kuahnya, tambahkanlah air. Supaya apa? Supaya dapat dijemput jiran tetangganya untuk makan sekali ataupun untuk kita agihkan, kita hantar ke rumah jiran kita. Tak kiralah tinggal di tingkat 4 ke, tingkat 6 ke, tingkat yang berbeza dengan kita, tapi kita kenal diri mereka, kita ada hubungan yang baik dengan mereka, sebagai tanda kita menjaga hubungan kita bersama jiran tetangga kita untuk kita berkongsi kelebihan yang ada pada diri kita dan kita mengikut pesanan dan panduan yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua termasuk amalan yang mendatangkan ganjaran dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan untuk kita dapatkan ganjaran dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-6 yang kita ambil pada hari ini, daripada sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk syurga sesiapa yang jirannya tidak aman daripada gangguannya. Nabi kata apa? Nabi kata tidak sesekali akan masuk syurga barang siapa yang jirannya sendiri tidak aman daripada gangguannya, tidak aman daripada sikap buruk dalam diri kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Janganlah sampai kita tak kiralah kita ada masalah ke dengan jiran tetangga kita, kita rasa tak senang ke kepada mereka, janganlah kita malas, janganlah sampai kita balas dengan kita menunjukkan sikap buruk kita sendiri terhadap mereka. Nabi kata tidak akan masuk syurga barang siapa yang jirannya tidak aman daripada
gangguan dan sikap buruknya. Jadi cuba untuk kita jauhkan. Jangan sesekali kita berkelakuan tidak baik terhadap jiran tetangga kita. Kita buka TV, kita main lagu kuat-kuat sampai jiran kita nak rehat pun tak tenang, ataupun kita sengaja sepahkan koridor di luar rumah, jiran kita nak lalu lalang pun tak selesa. Janganlah sampai kita mendatangkan ketidakselesaan kepada jiran tetangga kita. Takut sekiranya kita akan tergolong dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW di sini. Ada beberapa potong hadis juga di mana Nabi mengingatkan kita untuk tidak menyakiti dan tidak mengganggu jiran tetangga kita. Antaranya saya kongsikan, walaupun tak ada di dalam slides yang dapat kita lihat di sini, tapi saya kongsikan bahawasanya pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita. Wanita ini sering melakukan solat malam, sering melakukan qiyamul lail, dan wanita ini sentiasa berpuasa sunat. Melakukan perkara-perkara yang sunat, memperbanyakkan amalannya dengan melakukan qiyamul lail dan melakukan puasa sunat. Dia juga berbuat baik dan bersedekah. Dia banyak amalannya, bersedekah, tetapi lidahnya sering menyakiti jirannya. Sahabat mengadu ataupun menyampaikan kepada Rasulullah SAW tentang seorang wanita yang masya-Allah merupakan orang yang banyak ibadahnya, lakukan qiyamul lail, puasa sunat, banyak bersedekah dan sebagainya, tapi pada masa yang sama wanita itu tadi dia banyak menyakitkan jirannya sendiri dengan lidahnya, sering mengatakan perkara-perkara yang tak baik. Wallahu a'lam, tak tahu apa yang kita katakan, yang wanita itu katakan. Mungkin dalam konteks kita sendiri, kita tahu tentang keadaan jiran kita lalu kita memperkatakan yang tak baik. Kita pernah ada masalah dengan jiran kita walaupun sekali, mungkin dah 5 tahun yang lepas, tapi kita sebut, kita ulang pada keluarga yang datang pada rumah kita, kita sibuk menyebarkan kepada jiran-jiran tetangga yang lain, ataupun kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik terhadap jiran kita itu tadi. Kita takut sekiranya kita termasuk seperti wanita yang digambarkan di sini dalam hadis ini. Dan apakah jawapan Rasulullah SAW terhadap sahabat itu tadi? Nabi kata, tidak ada kebaikan pada dirinya. La khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Walaupun dia banyak ibadahnya, tapi sebab dia menyakitkan orang-orang yang tinggal berdekatan dengan rumahnya sendiri, orang yang ada dekat dengan dirinya, Nabi kata tidak ada kebaikan pada dirinya dan dia, wanita itu tadi, adalah penghuni neraka. Na'udzubillahi min zalik. Itu yang kita takut. Kita takut kita belajar agama, kita pergi ke masjid, kita jaga solat kita, bulan Ramadan kita berpuasa, kita takut kita lakukan amal ibadat itu semua, tapi kita tak jaga hubungan yang baik bersama orang yang ada berdekatan dengan kita. Kita takut sekiranya ada sikap yang buruk yang kita tunjukkan kepada mereka, itu semua akan dipertanggungjawabkan ke atas diri kita sendiri. Na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai kita seperti wanita yang digambarkan di sini. Walaupun banyak amal ibadahnya, tapi disebabkan dia banyak menyakitkan hati jirannya sendiri, dia tergolong daripada penghuni api neraka menurut Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min zalik. Jadi peringatan bagi diri kita, bagi mereka yang pernah ada masalah dengan jiran tetangga ataupun hubungan yang tidak baik bersama tetangganya sendiri, ataupun kita sendiri tak tahu apakah perbuatan kita mungkin dalam rumah kita sendiri yang mendatangkan ketidakselesaan kepada jiran tetangga kita. Maka untuk kita muhasabah, jangan sampai apa-apa sahaja kelakuan kita yang mendatangkan ketidakselesaan kepada jiran tetangga kita. Kita berhak untuk merasa selesa apabila tinggal di rumah kita sendiri, begitu juga jiran kita. Mereka yang tinggal di sekitar berdekatan dengan kita, mereka juga
berhak untuk rasa selesa tinggal di rumah kita. Maka apakah peranan kita sebagai jiran yang tinggal berdekatan dengan mereka? Jangan kita sesekali jangan sesekali kita um, mendatangkan ketidakselesaan kepada jiran tetangga kita. Jangan sesekali kita menyakiti jiran tetangga kita sendiri. Jangan sesekali kita tunjukkan sikap yang tidak baik kepada jiran tetangga kita sendiri. Ada sepotong hadis lagi. InsyaAllah hadis yang terakhirlah kita ambil pada hari ini, insyaAllah. Ini bukanlah kata-kata daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kata-kata daripada seorang sahabat yang bermakna Thauban. Thauban radhiyallahu anhu, beliau berkata tentang hubungan jirannya, ya. Thauban berkata, tidak ada seorang pun yang menzalimi jirannya dan dia menyakitkan jirannya dengan perbuatannya sendiri hingga membuat jirannya keluar dari rumahnya, kecuali dia pasti akan binasa. Sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu berkata, tidak ada orang yang menzalimi jirannya. Dia menyakitkan hati jirannya dengan perbuatan dirinya sehinggakan apa? Sehinggakan jirannya rasa tidak selesa, amat tidak selesa, menyebabkan jirannya itu keluar daripada rumahnya. Tak tahulah, mungkin sementara, keluar sementara, kemudian nanti dia balik lepas keadaan dah baik, ataupun dia keluar langsung dia pindah pergi ke tempat lain. Jangan kita walaupun kita mungkin kalau kita ada masalah dengan jiran tetangga kita, jangan sengaja kita tunjukkan sikap yang tidak baik. Jangan sesekali kita tunjukkan sikap yang tidak baik terhadap jiran tetangga kita sehinggakan menyebabkan mereka keluar daripada rumah mereka. Kerana apa? Kerana seperti yang dikatakan sahabat yang bernama Thauban tadi, dia berkata, kecuali orang itu pasti akan binasa. Illa halak. Kecuali kita akan binasa. Tak kiralah kalau kita anggap itu sebagai satu kemenangan, kita dapat menyebabkan jiran kita untuk mengaku kalah. Dia pindah ke rumah lain atas perbuatan kita sendiri. Kita tak selesa, kita tak senang dengan jiran kita, kita sengaja melakukan perkara yang buat dia tak selesa sehingga menyebabkan dia keluar daripada rumahnya. Ataupun dia pindah ke tempat yang lain. Jangan kita rasa yang kita dah menang disebabkan sikap buruk kita sendiri. Dengan perbuatan kita sendiri yang menyebabkan dan kita untuk keluar daripada rumahnya. Thauban, sahabat yang bernama Thauban itu berkata, orang seperti ini pasti akan binasa. Na'udzubillahi min zalik. Jangan kita nakkan kemenangan, jangan kita nak menuntut hak, kita hanya fikirkan keselesaan diri kita tanpa kita memikirkan tentang mereka yang berada berdekatan dengan kita. Jangan sampai kita tergolong dalam mereka-mereka yang disebut dalam beberapa potong hadis ini. Sama ada yang tadi kita katakan ataupun kita lihat di sini, jirannya tak aman daripada gangguannya, sikap buruk kita sendiri. Sama ada dalam rumah kita sampai kita dapat mendatangkan ketidakselesaan kepada jiran tetangga kita, ataupun di luar rumah kita, di koridor rumah dan sebagainya, ataupun baju kita, baju basah kita sidai sehingga membuat jiran kat bawah marah, bajunya yang dah kering sampai menjadi kotor, menjadi basah. Jangan sampai kita menyebabkan ketidaksenangan, menyebabkan jiran kita rasa tidak senang terhadap perbuatan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita kata tadi, wanita yang banyak ibadahnya, banyak melakukan amal ibadah, qiyamul lail, berpuasa, bersedekah dan sebagainya, tapi menyakitkan hati jirannya dengan lidahnya, berkata-kata yang tak baik tentang jirannya ataupun terhadap jirannya. Nabi kata wanita seperti itu adalah penghuni neraka. Ataupun yang hadis yang terakhir kita kata tadi, kalau sekiranya seseorang itu melakukan sesuatu perkara menunjukkan sikap yang buruk terhadap
jiran tetangganya sehingga menyebabkan jiran tetangganya itu keluar daripada rumahnya, pindah daripada kawasan itu, maka orang seperti itu akan binasa. Jadi jangan sesekali kita menunjukkan sikap yang tidak baik terhadap jiran tetangga kita. Tidak kiralah walaupun kita tak menegur sapa, kita tak kenal mereka dengan rapat, tapi janganlah sampai kita menimbulkan ataupun kita besar-besarkan lagi masalah yang dah timbul di antara kita. Untuk kita sentiasa menjaga hak dan untuk kita sentiasa bersikap baik bersama jiran tetangga kita. Antara hak jiran adalah untuk kita mengambil berat tentang mereka. Kita tanya khabar mereka, tanya tentang anak-anak mereka. Kita bertegur sapa kalau kita bertemu dengan mereka. Kalaupun berlainan bahasa, untuk kita menunjukkan riak wajah yang manis, yang sentiasa tersenyum terhadap mereka. Kalau kita dah berkenalan lebih rapat dengan mereka, kita tahu ada satu musibah, kehilangan ahli keluarga pada jiran kita contohnya, maka hendaklah kita mengucapkan takziah terhadap mereka. Ataupun kita tahu mereka mendapatkan khabar gembira, baru dapat anak cucu dan sebagainya, untuk kita juga bergembira untuk mereka, ucapkan tahniah kepada mereka kita, ataupun seperti yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kalau kita mampu, kita sedang masak untuk ahli keluarga kita, untuk kita lebihkan kuahnya supaya dapat kita kongsikan, dapat kita alihkan bersama jiran tetangga kita. Wallahu a'lam, itu adalah antara cara-cara untuk kita menjaga hubungan yang baik, menjaga hak jiran tetangga kita sendiri. Tidak terlepas kita sebagai Muslim, ya. Akhlak kita, adab kita sebagai Muslim, selain daripada kita menjaga hubungan kita, kita cuba untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah, kita memperbanyakkan ibadah kita, kita belajar tentang agama kita, kita jaga aurat kita dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk kita ada ataupun kita jaga hubungan yang baik bersama mereka yang ada dekat dengan diri kita sendiri. Antaranya adalah jiran tetangga kita sendiri. Dan seperti mana yang Rasulullah sallallahu yang kita baca daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, antara perkara yang mendatangkan kegembiraan kepada kita sebagai Muslim dan wajar untuk kita bersyukur adalah jiran tetangga yang soleh, yang baik, yang tidak mendatangkan masalah kepada diri kita dan ahli keluarga kita. Maka kita muhasabah pada hari ini. Adakah kita ada hubungan yang baik bersama jiran tetangga kita? Adakah kita tunaikan hak jiran tetangga kita? Adakah pintu kita sentiasa terbuka untuk menghulurkan bantuan sekiranya jiran kita memerlukan? Dan moga kita tidak tergolong dalam golongan mereka yang disebut, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, mereka yang tidak menjaga hubungan yang baik bersama jiran tetangga, takut sekiranya ada akibat dan balasannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ sahaja perkongsian kita pada hari ini tentang hak jiran tetangga. Insya-Allah sekiranya diberikan kelapangan, kita teruskan kuliah keluarga kita pada minggu depan dengan tajuk yang seterusnya, insya-Allah. Kita doa semoga Allah lindungi ahli keluarga kita, ahli rumah kita sendiri, untuk Allah menanamkan sifat dan sikap yang baik dalam diri kita dan ahli keluarga kita, supaya kita mendatangkan kesenangan, kita menyenangkan orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu juga dianggap sebagai tanda iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita akhiri kuliah kita di sini sahaja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian, sekali lagi terima kasih saya ucapkan bagi mereka yang mengikut serta kuliah kita pada hari ini, bagi mereka juga yang menyokong program-program dakwah Masjid Al-Mawaddah. Kami di Masjid Al-Mawaddah amat menghargai sokongan yang ditunjukkan oleh masyarakat. Jazakumullahu khaira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.